Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair.
Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang amat mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita untuk kita menghadapi hari akhirat kelak, insya-Allah. Malam ini kita akan sambung kembali berkenaan dengan kitab kita, iaitu kitab Irsyadul Ubbad. InsyaAllah masih lagi berkaitan dengan perkara hak wajib kita kena tahu, yakni berkaitan, bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kata bahawa ni kita kena bersungguh-sungguh menunaikan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Ta'ala memfardukan kepada kita beberapa perkara, beberapa kewajipan yang mesti kita tunaikan. Antara beberapa perkara kewajipan yang mesti kita tunaikan itu termasuklah kita kena belajar ilmu tauhid. Kita kena belajar perkara yang yakni sifat-sifat yang wajib kepada terhadap atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat yang mustahil bagi Allah Taala, dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal Allah dengan kenal sifat-sifat dia. Tak sebagaimana kita kenal Tuhan, tak sebagaimana kita kenal makhluk. Kenal makhluk dengan kita kenal rupa dia, kita kenal kelibat dia, kita kenal tubuh badan dia. Adapun kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita dengan cara kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang diberitahu semalam, iaitu sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Itu semua kita kena pelajari. Kalau kita tak tahu sifat-sifat yang wajib, mustahil, harus bagi Allah Taala, itu tak lepas lagi perkara hak wajib kita kena tahu. Itu termasuk dalam perkara fardu ain, hak wajib kita kena tahu. InsyaAllah pada hari ini musannif ataupun pengarang rahimahullah ta'ala dia akan menyambung lagi. Dia kata, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, dan tiada dikehendaki dengan mengenal akan Allah itu mengetahui akan zatnya dan kunhi hakikatnya. Dan tiada dikehendaki dengan mengenal akan Allah itu mengetahui akan zatnya Allah. Bukan macam tu. Sebab dia kata bahawa ni antara perkara wajib yang kita kena tahu, yang wajib kita kena pelajari, ialah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama tu kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Tuhan ni, kenal zat dia ke? Tak. Dia kata apa? Dia kata, dan tiada dikehendaki dengan mengenal akan Allah itu mengetahui akan zatnya Allah. Kita kena tahu zat Tuhan ke? Tak, bukan gitu. Dan kunhi hakikatnya, kejadian hakikat dia ni. Adakah Allah Ta'ala ni daripada emas ke, daripada perak ke, daripada api ke, daripada tanah ke, daripada cahaya ke? Adakah kita kena tahu macam tu? Tak. Bukan macam tu cara dia. Kerana tiada boleh seseorang mengetahui akan zatnya Allah dan kunhi hakikatnya Allah, melainkan ia Allah jua. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun boleh tahu hakikat zat Allah Subhanahu Taala. Adakah Allah Taala ni daripada tu, daripada tak? Tak ada seorang pun tahu. Sebab Tuhan ni bukan macam makhluk. Macam kita manusia, asal-usul kejadian kita daripada tanah. Macam jin dan syaitan, asal-usul dia daripada api. Malaikat daripada cahaya. Adakah Tuhan macam tu juga? Tak. Allah Subhanahu Taala bukan jenis macam tu. Tu dia kata. Sebab tak ada siapa yang tahu akan hakikat zat Allah Subhanahu Taala dan kunhi hakikatnya, melainkan ia Allah Taala. Tuhan je tahu macam mana. Maka tiada sekali-kali jalan, yakni cara bagi ahli Islam, yakni orang Islam, mengenal akan Allah Ta'ala dengan yang lain daripada yang tersebut itu. Iaitu kita kena kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Orang Islam tak ada cara.
Tak ada jalan, tak ada cara kita nak kenal Allah Ta'ala melainkan dengan cara kita mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tak belajar sifat 20, orang tak belajar ilmu tauhid, orang tak belajar ilmu aqidah, orang tak belajar ilmu usuluddin, macam mana dia nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sedangkan dia kata dia sembah Tuhan, sedangkan dia kata dia sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan dia kata Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Bila tanya sifat-sifat Tuhan ni macam mana? Mu kenal tak Tuhan tu siapa? Dia kata tak kenal. Tak kenal sebab dia tak belajar sifat 20 ada. Maka adakah dia tu terlepas daripada dosa? Adakah dia tu terlepas daripada ilmu fardu ain? Nescayanya tidak. Jawapannya tidak. Orang yang tak belajar ilmu tauhid, dia tak lepas fardu ain. Dia masih dalam dosa. Sebab dia tak belajar ilmu fardu ain, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu Taala, ilmu mengenal sifat-sifat Allah Taala. Kita panggil ilmu tauhid. Sebab ini tak ada cara, tak ada jalan dah kita nak kenal Allah Subhanahu Taala selain dengan cara kita belajar ilmu tauhid. Lepas tu orang hok kenal Allah Taala dengan cara berzikir saja. Orang kenal Allah Taala dengan cara meratik saja. Dengan cara tarikat, masuk ilmu tarikat. Dengan cara masuk belajar ilmu hakikat. Tapi ilmu tauhid dia tak belajar. Ilmu usuluddin tak belajar. Adakah cara tu betul? Jawapannya tak betul. Perkara-perkara yang pertama yang kita perlu belajar dalam Islam ni ialah ilmu tauhid. Baik tu kalau orang yang tak belajar ilmu tauhid, dia terus belajar, dia terus masuk tarikat, misal kata, dia pakai zikir saja. Ilmu tauhid tak tahu ke mana. Berzikir siang malam. Tapi tak belajar ilmu tauhid. Kita bukan nak marah ke zikir. Kita bukan nak marah ke tarikat. Tarikat tu asalnya benda yang betul. Berzikir tu perkara yang sunat. Perkara yang dianjurkan dalam Islam. Kasira. Maka sebutlah oleh kamu. Itu akan sebutan yang banyak. Tuhan pun suruh kita berzikir. Tapi masalahnya, dia tak belajar ilmu tauhid. Mulalah dia belajar, dia masuk terus ilmu hakikat lah, ilmu tarikat lah. Sedangkan dia tak belajar ilmu tauhid dulu. Inilah menyebabkan tersesat daripada landasan. Habis itu kita panggil adanya ilmu ajaran sesat. Orang panggil orang ni belajar ilmu isi. Orang belajar ilmu isi ni, dia tak main dah kulit-kulit. Dia kata ilmu syariat ni kulit saja. Dia masuk isi terus. Jadi orang inilah sesatnya, menyebabkan tak sembahyang, tak puasa. Dia kata sembahyang ni dalam hati, puasa ni dengan niat sahaja. Kalau macam tu, cuba dia makan, dia minum, tak payah makan, tak payah minum, tak payah suap. Niat je, aku makan, aku minum. Kenyang tak? Hilang tak dahaga? Nak main ilmu isi ke? Habis tu, sebelum kita nak masuk dalam, ceburkan diri dalam bidang tarikat ke, banyak, tak ada masalah. Tapi perlu kita persediaan ilmu usuluddin, ilmu tauhid, kita kena belajar dulu. Sebab tu hak wajib. Sebab bila kita tak belajar perkara asas, perkara pokok, menyebabkan kita akan tersesat. Sebab tidak adalah di kata sini cara, jalan nak mengenal akan Allah Subhanahu Taala, melainkan dengan cara kita kenal sifat-sifat dia. Macam mana nak belajar, nak kenal sifat-sifat Allah? Belajar ilmu tauhid, ilmu sifat 20, ilmu akidah. Barulah kita kenal Allah Subhanahu Taala. Ni kenal Tuhan macam mana? Dia kata aku kenal Allah Ta'ala dengan kenal diri aku. Main dengan orang hakikat ni. Orang ilmu pakai ilmu isi dia panggil. Dia tak pakai dah ilmu syariat ni. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah ciri-ciri orang yang belajar ilmu tarikat, ilmu isi tanpa dia belajar ilmu tauhid dulu. Ilmu asas. Dia kata dan tersebut pada hadis. Apa dia dalam hadis? Nabi disebut, Nabi kata tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq.
fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Artinya, berfikirlah olehmu pada makhluk dan jangan kamu fikir pada Tuhan yang menjadikan, maka bahawasanya tiada meliputi dengan dia Tuhan oleh fikir. Maksud dia, artinya berfikir olehmu pada makhluk. Tafakkur ni maksudnya kita berfikir tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita renung, kita panggil tu kita duduk tepi laut, kita renung laut, besarnya lah laut ni. Hebatnya lah Tuhan yang menjadikan laut ni. Pada pandangan mata kita, laut ni macam tak bertepi dah, banyaknya air. Tu tak melepoh ke air ke tebing, ke pantai, tak melepoh ke darat, air banyak sangat ni. Tu hebatnya Allah Ta'ala menciptakan laut. Kita tengok pula di malam hari, tengok langit, banyaknya bintang, cantiknya, tu cantiknya angkasa, cantiknya langit, cantiknya bulan. Kita fikir hebatnya orang menjadikan langit, langit yang umurnya kukuh, tak ada tiang. Siapa dia lah yang menciptakan? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Tuhan. Tu kita tafakkaru fil khalqi, kita berfikir dengan makhluk, menyebabkan kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wala tafakkaru fil khaliq, dan jangan kamu fikir pada Tuhan yang menjadikan, yakni jangan kamu fikir pada zat Tuhan. Tuhan ni daripada benda. Sebagaimana orang kafir Quraisy, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ya Muhammad, Allah Taala Tuhanmu tu, adakah dia tu daripada emas ke, daripada perak ke, daripada gangsa ke, daripada batu ke, daripada kayu? Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat Allah Taala ni macam Tuhan dia orang. Tu Tuhan dia orang, patung-patung, berhala-berhala dia orang buat daripada emas, daripada perak, daripada batu seming, dia ukir daripada kayu. Dia ingat Tuhan tu macam tu ke? Lalu Nabi pun kata, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis. Tu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata olehmu ya Muhammad, Allah itu samad. Kul huwallahu ahad, Allah itu satu, esa. Allah tu se. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Tuhan itu tupak. Tuhan itu maksudnya tidak ada yang sama dengan dia. Tak ada sebanding dengan dia. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak ada anak, dia tidak ada mak ayah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa yang sekufu, sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Tuhan. Jadi kita tak boleh nak fikir tentang Tuhan ni macam mana lah. Dah lah tak nampak. Dia ni duduk mana? Macam mana cara dia? Guana dia? Tak boleh, tak payah fikir benda tu. Tapi tu Nabi kata, wala tafakkaru fil khaliq, dan jangan kamu fikir pada Tuhan yang menjadi. Jangan mu fikir Tuhan ni guana-guana daripada mana, daripada benda dia ni. Tak payah fikir tu. Cuma kita fikir tentang makhluk yang Tuhan cipta ni. Supaya menghampirkan kita, mendekatkan kita kepada Tuhan pencipta. Bukan kita fikir, kita duk fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya tiada meliputi dengan dia Allah oleh fikir. Maksudnya tak sapa. Tak sapa otak kita, tak sapa akal kita. Nak fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala, tak sapa. Tak payah fikirlah zat Tuhan ni guana-guana, tak sapa ni. Sebab fikiran kita ada batasnya, akal kita ada batasannya. Kalau tu kita fikir lebih daripada batasan kita, menyebabkan akal kita, fikiran kita akan rosak. Tu orang duk jadi gila tu. Duk fikir Tuhan ni guana. Fikirlah Tuhan tu daripada benda-benda. Tak payah fikir. Sebab tu kita kena belajar ilmu tauhid ni, kita kena belajar sifat-sifat Allah, bukan kita belajar zat Tuhan.
Tu kalau orang cari zat Tuhan gini lama-lama tak lama lah tu. Dia akan jadi gila. Sebab otak dia, fikiran dia, akal dia ada batas-batas. Bila dia melampaui batas hak yang telah diberi oleh Allah SWT, dia akan jadi rosak akal dia, jadi gila. Dia kata sini, dia kata dan hasilnya, kesimpulannya, yakni kesimpulannya, tiada mengetahui akan Allah melainkan Allah. Tak ada siapa tahu zat, hakikat zat Tuhan, zat Allah tu macam mana melainkan Allah Ta'ala. Lepas tu kita nak kenal Tuhan macam mana? Kenal sifat-sifat dia je lah. Jangan kita duk fikir zat dia. Maka meninggal idrak, itulah idrak. Idrak tu yakni mendapat. Maksudnya kita tinggal nak mendapat, nak memeriksa akan zat Tuhan, itulah dia kita kenal. Itulah dia pendapatan. Maksudnya kita tak kenal Tuhan dengan cara kita tak kenal zat Tuhan, itulah dia kita kenal Tuhan. Faham tak? Macam makhluk, macam sahabat kita, macam kawan kita, saudara kita, kita nak kenal dia, kita kena kenal rupa dia macam mana, tubuh badan dia macam mana, imbasan dia macam mana. Tu makhluk. Adapun Tuhan ni, cara kita kenal Tuhan dengan cara kita tak tahu macam mana zat dia. Itu maksud kata meninggalkan idrak, itulah idrak. Kita tinggal pencapaian nak tahu Tuhan, zat Tuhan tu macam mana, itulah dia kita, pendapatan kita. Kita tahu, kita kenal Tuhan. Kalau orang tanya dia, Tuhan tu macam mana? Tuhan ni gini, warna hijau. Dia bersinar, berkilat, warna putih. Kalau orang tu kata gitu Tuhan, dia tak kenal Tuhan sebenarnya. Orang yang kenal Tuhan, kalau kita tanya dia, Tuhan ni macam mana? Tuhan ni laisa kamitslihi syai'. Dia kata Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Tak tahu macam mana. Wallahu a'lam, aku tak tahu Tuhan tu macam mana. Rupa dia, zat dia tak tahu. Cuma aku kenal sifat-sifat dia je dengan belajar ilmu tauhid. Itulah dia Tuhan. Aku tak tahulah Tuhan tu guna-guna, tak tahu. Sebab tak aja nampak. Aku tahunya Tuhan ni bersifat sekian. Zat dia wallahu a'lam, aku tak tahu macam mana. Orang yang tak tahu Tuhan, zat Tuhan tu macam mana, itulah dia kenal Tuhan. Kalau orang kata Tuhan ni gini, ada muka ke, ada tangan ke, ada kaki ke, tu tak kenal Tuhan tu. Tak kenal Tuhan tu, sebab Tuhan bukan macam tu. Tuhan tu bukan jenis macam hak kita fikir. Tuhan tu bukan jenis macam kita duduk terlintas dalam hati kita, bukan. Habis dia kata maka yakni mendapat dan periksa pada zat Allah Ta'ala itu isyrak. Isyrak yakni menyekutukan dia. Orang hak cek, orang hak duk periksa, dia duduk teliti Tuhan ni warna, duduk buat kajian zat Tuhan ni gini. Sebenarnya orang tu dia sedang menyengutukan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu kita tak boleh nak kaji zat dia macam mana, tak boleh. Dia bukan orang panggil, bukan dalam bidang kita, bukan dalam orang panggil bawah kawalan kita. Tu semua adalah di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas kita dak. Ada orang yang kaji Tuhan ni gini tu pelawak belaka tu. Sebabnya orang yang buat perkajian tentang zat Tuhan, Tuhan ni gini, ada anak ke, ada ayah ke, tu dia panggil orang yang menyengutukan Allah Subhanahu Taala. Sebagaimana orang Kristian, orang Yahudi, dia kata Tuhan tu ada anak. Dia kata Isa tu anak Tuhan. Inna Isa binullah, bahawasanya Isa itu anak Tuhan. Orang Yahudi kata Uzairu binullah, Nabi Uzair itu anak Tuhan. Inna Allah salisu salasah, bahawa sesungguhnya tu Allah Ta'ala itu Tuhan salah satu daripada Tuhan yang tiga. Tu trigi. Dia menigakan Tuhan. Tu. Itu dia panggil menyengutukan Allah SWT. Habis itu kita tak kenal zat Tuhan macam mana. Kita nak kenal Tuhan dengan cara kita mengenal sifat-sifat dia sahaja. Telah berkata oleh Ishaq ibnu Rahawiyah. Ishaq ibnu Rahawiyah, barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala
maka diserupakan sifatnya Allah dengan sifat seseorang daripada makhluk Allah, maka iaitu kafir, na'udzubillah. Kafir dengan Allah yang amat besar. Kata Ishaq, telah berkata oleh Ishaq ibnu Rahawiyah, barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala, mensifat ni maksudnya dia sebut Allah Ta'ala ni ada tangan ke, ada kaki ke, ada muka ke, ada, maka diserupakan sifatnya Allah dengan sifat seseorang daripada makhluk. Dia kata Tuhan tu ada muka, Tuhan tu ada tangan. Tu macam makhluk ada tangan, macam makhluk ada muka. Dia menyifatkan Allah Ta'ala macam makhluk gitu. Maka iaitu barang siapa tadi kafir dengan Allah yang amat besar. Orang tu jatuh akidah dia. Jatuh iman dia. Dia panggil termasuk dalam golongan orang yang kafir. Sebab menyerupakan Allah Subhanahu Ta'ala dengan makhluk. Itu kita kena berhati-hati dengan golongan mutasyabihah. Golongan yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Kita kena berhati. Fahaman-fahaman yang menyeleweng. Dia kata Tuhan duduk bersemayam di atas arasy. Tuhan tu ada tangan, Tuhan tu ada muka. Dia ambil ayat mutasyabihah. Sedangkan ayat mutasyabihah tu ulama-ulama kontemporari, ulama-ulama mutaakhirin dikata kena takwil. Tak boleh kita ikut tak boleh kita ikut makna yang asal, sebab dia boleh menyebabkan akidah kita terpesong. Adapun kata orang-orang mutaqaddimin, ulama-ulama mutaqaddimin, ayat-ayat mutasyabihat itu perlu ditafwid. Maksudnya kita menyerahkan maksud dia kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi dua. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat mutasyabihah ni ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat ulama mutaqaddimin ataupun ulama salafiyah, sifat-sifat mutasyabihah yang disebutkan dalam Quran, kita kena tafwid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud tafwid? Kita serah. Allah Ta'ala kata muka dia. Wa yabqa wajhu rabbika. Kekalah wajah Tuhan engkau. Wajah tu muka. Ulama salaf mutaqaddimin kata muka tu muka yang serah kepada Ta'ala, tapi tak sama macam makhluk. Serahlah pada Ta'ala muka macam mana, tapi tak sama macam makhluk. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah tu macam tangan kita ke tak? Serah pada Allah Ta'ala. Tangan dia tu masuk dia tangan macam mana, serah. Serah, tapi bukan tangan macam makhluk. Tu ulama mutaqaddimin. Ulama mutaakhirin dia kata kena takwil. Muka dengan maksud zat Allah SWT. Kekalah muka Tuhan, yakni kekalah zat Tuhan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan, maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan-kekuasaan mereka. Takwil dengan maksud yang lain. Dengan maksud yang biasa diguna pakai oleh orang Arab. Macam kita lah. Kita kata dalam kampung ni, kampung ni duduk tangan dia. Apa maksud dia? Negeri ni, kampung ni duduk tangan dia belaka. Apa maksud duduk tangan dia? Duduk dalam kekuasaan dia. Bukan duduk dalam tangan dia kecil je. Macam mana kampung tu nak duduk dalam tangan? Maksudnya kampung ni duduk dalam kekuasaan dia. Macam kita lah bercakap macam tu. Itulah juga dalam Quran dia panggil ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu isti'arah. Semua tu kita kena belajar untuk memahami Al-Quran. Bukan kita memahami dengan cara macam tu je. Kita kena belajar. Jadi kita kena hindarkan daripada fahaman-fahaman mutasyabihah yang menyerupakan Allah Subhanahu Taala dengan makhluk. Sebab golongan ni boleh membawa seseorang itu kepada kafir. Na'udzubillah min zalik. Kata Nuaim anak Hammad. Kata Nuaim anak Hammad, barang siapa menyerupakan Allah. Apa maksud menyerupakan Allah? Yakni diiktikadkan, dipegangkan bersamaan Allah itu dengan sesuatu daripada makhluk ini. Kata Nuaim ibnu anak Hammad,
Nu'aim ibnu Hamad, maksudnya Nu'aim an Hamad, dia kata barang siapa menyerupakan Allah, yakni diiktiqadkan bersamaan Allah dengan sesuatu daripada makhluk. Dia kata Tuhan ni macam kita juga, ada muka, ada tangan, dia kata kita. Tuhan ni macam makhluk ni lah juga, macam kita lah juga. Duduk, bangun, berdiri. Dia kata macam tu. Kalau siapa dia menyerupakan Tuhan macam makhluk, maka senya kufurlah ia barang siapa, na'udzubillah, takut sangat. Kita bimbang sangat jatuh akidah kita bimbang sangat jatuh iman kita ni. Sebab apa? Sebab orang yang kufur ni dia akan akhirat nanti dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya, na'udzubillah. Begitu kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu suludin ni, nak hindarkan benda macam ni lah. Daripada jatuh kufur. Bila kufur kau duduk di akhirat kelak, duduk dalam neraka selama-lamanya lah. Tak ada harapan lah dia nak masuk syurga Allah SWT, na'udzubillah. Begitu kita kena belajar. Jadi dia kata orang yang kata yang menyerupakan Allah ni sama macam makhluk, maka dia kata kufur. Dan barang siapa ingkarkan ia, dan barang siapa ingkar ia barang siapa akan barang yang mensifatkan oleh Allah Ta'ala dengan dia sifat akan dirinya ya Allah, maka senya kufurlah ia barang siapa. Yang pertama, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka orang ni kufur. Satu. Yang kedua, kata Nu'aim an Hamad ni, dia kata lagi, siapa dia engkarkan, engkar ni maksudnya tak mengaku, engkarkan akan barang yang mensifatkan Allah Ta'ala dengan dia akan dirinya ya Allah, maka senya kufurlah ia. Maksudnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa huwas sami'ul basir, dan Allah Ta'ala itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa huwal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha yang berdiri dengan sendirinya. Tiba-tiba dia mengingkarkan, dia menafikan Allah Subhanahu Taala bersifat demikian. Dia kata Tuhan ni tak dengar. Tuhan ni mana ada telinga. Dia kata Tuhan ni tak melihat. Tuhan mana ada mata. Dia kata gitu. Tuhan ni tak hidup. Mana ada Tuhan? Mana ada Tuhan sifat-sifat macam ni? Sedangkan Tuhan dah sebut dalam Quran, ya Tuhan yang bersifat demikian. Al-Hayyul Qayyum wa huwas Sami'ul Basir. Tu. Wa huwal Hamidul Majid. Macam-macam dalam Quran wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Jadi tiba-tiba dia mengingkarkan, menafikan setiap apa yang Allah Ta'ala sifatkan dirinya dalam Quran. Dalam firman dia, dia menafikan. Maka orang ni juga jatuh kufur. Na'udzubillah min zalik. Habis kita kena belajar sangat ilmu tauhid ni. Sebab kita takut jatuh ke lembah kekufuran. Bila jatuh ke lembah kekufuran ni, duduklah di akhirat kelak, duduklah di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Dan telah berkata Abu Ishaq Isfiraini, dan telah berkata Abu Ishaq Isfiraini, telah ijma', telah muafakat, telah berhimpun, telah berijma', telah muafakat, telah berhimpun ahlil haq. Ahlil haq ni ulama-ulama yang sebenar, ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang sebenar, berhimpun benda, bermuafakat benda atas bahawa sekalian barang yang dikatakan orang pada ilmu tauhid itu terhimpun di dalam dua perkara. Kita kena ingat kata Abu Ishaq Isfiraini, dia kata telah ijma', telah berhimpun, telah berkumpul ahli-ahli ulama-ulama kebenaran. Dia kata atas bahawasanya sekalian barang yang dikata orang dalam ilmu tauhid itu terhimpun apa? Terhimpun di dalam dua kalimah. Dalam ilmu tauhid ni, dua perkara ni mesti kita kena tahu. Dalam ilmu tauhid dia berhimpun dalam dua perkara ni, dua kalimah ni. Mana salah satu daripada keduanya kalimah, i'tiqad kita bahawa tiap-tiap barang yang terupa pada sangka-sangkaan kita daripada menyerupakan daripada segala yang baharu ini, maka Allah Ta'ala bersalahan ia Allah akan dia, kerana bahawasanya yang dapat dirupakan pada waham, pada sangkaan itu ialah makhluk bagi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala yang menjadikan dia makhluk. Okey.
Ini dipanggil kunci ilmu tauhid. Ataupun intipati ilmu tauhid di atas dua perkara ni. Tengok. Yang pertama dia kata kita kena i'tiqad. Bahawa setiap barang yang terupa pada sangka-sangkaan kita, pada menyerupakan daripada segala yang baharu ini. Misalnya kita merupakan dalam fikiran kita, oh Tuhan ni, kita meratik-ratik, kita berzikir-zikir, kita bertafakur, tiba-tiba terlintas dalam fikiran kita kilat, sinaran, sesuatu yang cantik, yang comel, yang indah, dia terlintas dalam fikiran kita. Adakah itu Tuhan? Ada. Kadang tu syaitan buat mari, syaitan dia buat lintas dalam hati kita, terlintas benda hak comel, hak indah, bersinar, comel. Tuhan ke tu? Kita kena i'tiqad benda yang kita terupa, hak kita sangka, hak kita terimbas, hak kita terlintas dalam fikiran kita, daripada segala yang baharu ni, dengan warnanya, dengan kecantikannya, benda hak terlintas dalam fikiran kita. Setiap apa yang terlintas dalam fikiran kita, maka Allah Ta'ala itu bersalahan ia, ya Allah, akan dia benda hak kita sangka tadi. Allah Ta'ala tak sama benda, ikutlah kita terlintas benda dalam otak kepala kita, benda comel ke, benda huduh ke, benda indah ke, benda tak indah ke, semua hak terlintas dalam fikiran kita, itu adalah Allah Ta'ala adalah bersalahan, tak serupa dengan apa hak kita fikir. Kerana bahawasanya yang dapat dirupakan pada waham, pada sangkaan itu ialah makhluk bagi Allah Ta'ala. Setiap apa hak kita terlintas dalam fikiran kita, itu makhluk. Setiap apa hak kita terlintas, walaupun benda itu tak pernah wujud lagi, macam orang buat cerita animasi, benda itu tak ada pun dalam dunia nyata. Dia buat satu tempat tu comel lah, macam syurga dah, dengan bukit, dengan sungai, dengan rumah yang cantiknya. Orang buat cerita kartun, cerita kartun, cerita animasi yang begitu comel lah dia buat tu, lepas tu dia buat pula, dengan kolangnya, benda hak tak pernah terlintas kita. Itu ada, rupanya ada, dia buat. Adakah itu macam Tuhan? Tu dia pun buat benda sinar, hak putih, tu macam-macam, Adakah itu Tuhan? Tak. Setiap apa hak kita terlintas, setiap apa hak kepala otak kita boleh bayangkan, boleh imbaskan, benda tu tetap dia panggil makhluk. Walaupun benda tu tidak ada di alam yang nyata, hanya imajinasi saja, hanya apa panggil, benda hak kita fikir je, tak ada pun di alam nyata, tapi kita duk fikir, duk khayal je benda tu, macam animasi hak orang buat tu lah, di alam nyata mana ada, cuma dia buat kartun benda gitu je. Dia tetap makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala lah yang menjadikan dia imbasan ataupun lintasan otak kita tadi. Tuhan lah hak imbas tu. Tuhan lah hak imbas kita. Bukannya Tuhan tu. Makhluk Tuhan yang jadi, Tuhan yang cipta dalam otak kita, Tuhan yang cipta dalam fikiran kita, bukan Tuhan sebenarnya, tapi makhluk Tuhan. Tuhan buat. Satu kunci yang pertama, ilmu tauhid ni, setiap apa yang terlintas dalam fikiran kita, walaupun benda tu tak wujud di bumi yang nyata, di alam yang nyata, tapi dia terlintas himbah-himbah imaginasi kita, tu fantasi kita, khayalan kita, dia panggil benda tu bukan Tuhan. Satu, tu kunci yang pertama. Kunci yang kedua dia kata, dan kedua, i'tiqad kita, pegangan kita bahawa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tiada menyerupai dengan suatu daripada makhluk, dan tiada sunyi ia Allah daripada bersifat dengan segala sifat kamalat. Yang kedua, kunci ilmu tauhid ni, kita kena i'tiqad, kita kena pegangkan zat Allah Ta'ala tu tak serupa dengan suatu daripada makhluk ni. Kata makhluk ada tangan, makhluk ada kaki, makhluk boleh berjalan, makhluk boleh terbang, makhluk boleh merakak, makhluk boleh berenang, makhluk boleh naik ke angkasa, tu makhluk boleh benda lagi. Semua setiap makhluk
Kalau kita nampak ni, ada ni, setiap apa pergerakan dia, anggota badan dia, sifat dia, setiap benda yang ada pada makhluk, semua tu tidak ada pada zat Allah Ta'ala. Tak serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang tu sifat tu kita, istilah kita macam sama je. Manusia marah, Tuhan marah. Tuhan bersifat dengan marah kepada hamba dia yang maksiat. Oh, samalah sifat marah sama marah. Kita pun ada marah juga. Tuhan pun ada marah. Tapi marah Tuhan tak sama macam marah kita. Sifat marah Tuhan tak sama macam sifat marah kita. Macam sifat mendengar Allah Ta'ala. Kita dengar orang duk cakap. Tuhan pun mendengar orang yang hamba dia yang bercakap-cakap. Adakah sama dengar kita dengar Tuhan? Tak sama. Walaupun dari segi percakapan ataupun dari segi istilah sama je. Tuhan mendengar, kita mendengar. Tuhan melihat, kita melihat. Dari segi percakapan, dari segi istilah nampak macam sama, tapi hakikat dia tak sama. Misal kata melihat kita. Kita melihat dengan biji mata. Kita melihat dengan perantaraan ada cahaya. Kita melihat dengan tidak ada dinding. Kalau ada belakang dinding kita tak tahu dah. Kita melihat dengan jarak yang dekat. Kalau jarak jauh tak nampak. Tapi adakah Allah Ta'ala melihat macam tu? Tak. Tuhan bukan melihat dengan biji mata macam kita. Tuhan melihat setiap apa yang ada. Walaupun benda tu jauh ke dekat ke. Benda tu dalam gelap ke, ada cahaya ke tak ada cahaya, serupa je. Macam tu juga mendengar Allah Ta'ala. Kita dengar dengan telinga. Kita dengar benda yang ada suara. Kita dengar benda yang ada bunyi. Adapun Allah Subhanahu Taala dia mendengar, tapi bukan dengar dengan telinga. Tuhan bukan macam telinga, ada telinga macam kita. Dia mendengar dengan sifat sama dia, bukan dengan telinga. Patutlah pendengaran Allah Subhanahu Taala adalah meliputi setiap benda yang wujud, setiap benda yang ada. Kita dengar benda hak suara je. Kita mendengar benda hak ada bunyi. Allah Ta'ala dia dengar semua hak wujud. Sama ada benda tu ada suara ke tak ada suara, tak ada dengar belaka. Macam kayu ni, tak ada suara pun, senyap duduk berdiri gitulah, Allah Ta'ala dengar. Tu. Hati kita duduk cakap, popek-popek, duduk bleber dalam duduk beletir dalam apa? Dalam hati kita, beletir ke kawan kita. Tu. Duduk marah ke dia. Tuhan dengar. Ke adik-beradik kita, Tuhan dengar. Duk merepek ke saudara mara kita, Tuhan dengar walaupun dia tak bersuara. Cuma dalam hati, lintasan dalam hati Tuhan dengar. Setiap benda yang wujud Tuhan dengar. Kita dengar hanya benda yang berbunyi, benda yang bersuara. Itu segi istilahnya sama perkataan, tapi hakikatnya berlainan. Sebab tu dia kata Tuhan ni tak sama macam makhluk. Kita kena etikadkan zat Allah Ta'ala tu tak serupa dengan suatu daripada makhluknya. Dan tiada sunyilah ia Allah daripada bersifat dengan segala sifat kamalat. Allah Ta'ala ni dia tak sunyi. Dia kata dia tak lalai daripada bersifat dengan sifat kamalat. Apa maksud kamalat? Kamalat ni maksudnya sifat kesempurnaan. Setiap sifat kesempurnaan tu ada pada Allah Ta'ala belaka. Macam kita makhluk adakah kita ni sempurna? Tak sempurna. Saya ni sempurna tak? Tak sempurna. Tu. Siapa dia? Tak ada siapa yang sempurna atas dunia ni. Walaupun seorang yang alim, seorang yang soleh, hatta para anbiya sendiri pun dia tak sempurna sebagaimana Allah Subhanahu Taala. Dia ada sifat-sifat kekurangan dia. Tu. Cumanya Allah Taala mentakdirkan rasul-rasul tu, mereka ni adalah seorang yang maksum, yang terpelihara daripada dosa-dosa, tapi tak lari daripada buat silap. Silap salah tu Allah Ta'ala akan tegur, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Ta'ala dengan sebab dia membelakangkan seorang yang buta dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dalam surah tu Allah Ta'ala nak menegur akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kesilapan dia, yang dia memalingkan
memasamkan muka dan memalingkan muka daripada seorang buta yang minta nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok dalam surah tu. Jadi nak katanya manusia dia ada kekurangan dia. Cuma nabi-nabi dan rasul-rasul ni maksum, terpelihara daripada dosa. Kalau kita ni lagilah banyaknya kekurangan, kesilapan kita. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, setiap benda yang sempurna ada pada Allah Taala. Maha hebat, maha besar, maha agung, maha cantik, maha lawa, benda lagi. Maha berkuasa, maha mendengar, maha melihat. Semua sifat-sifat yang kesempurnaan tu ada pada Allah Taala belaka. Tu benda sifat kesempurnaan ada pada Allah Taala belaka. Allah Taala ni tidak ada sikit pun sifat kekurangan, sifat yang cacat cela. Sebagaimana kita makhluk sentiasa ada kekurangan. Walaupun sikit banyak tu lain cerita lah. Nak katanya ada juga kekurangan. Adapun Allah Taala tak ada sikit habuk. Semuanya sifat kesempurnaan pada zat dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia dua kunci utama dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu tauhid yang kita kena tahu. Yang pertama, benda tadi, yang pertama, setiap apa yang terlintas dalam fikiran kita, benda yang terlintas walaupun benda tu tak wujud di alam yang nyata, hanya fantasi, imaginasi, khayalan kita saja, tapi benda hak kita terlintas, terimbas dalam otak kita, makhluk, bukan zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak serupa dengan benda tu. Yang kedua, kunci yang kedua, kita kena tahu Allah Ta'ala tak serupa dengan setiap makhluk ni. Makhluk yang nyata ni lah. Walaupun sifat-sifat dia kadang tu kita kata sama dari segi istilah, tapi pada hakikatnya tak serupa. Demikian juga Allah Subhanahu Taala ni, dia mempunyai sifat-sifat yang sempurna sahaja. Dia tidak ada sikit pun sifat-sifat kekurangan. Itu dah dipanggil dua kunci utama dalam ilmu usuluddin yang kita kena fahami dan kita kena faham dan kita kena tahu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan telah berkata Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala, telah bersahabat aku akan 400 orang sufi, dan aku tanya akan mereka itu daripada 4 masalah, maka tiada seorang pun menjawab akan daku. InsyaAllah kita akan sambung kisah tentang seorang salafus soleh, ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu, iaitu Ja'far As-Sadiq. Dan dia cerita bagaimana dia berjumpa dengan 400 orang sufi dan dia tanya berkenaan dengan perkara tauhid. InsyaAllah kita sambung kat tu dulu, kata tak apa arah di minggu hadapan. Kat tu dulu sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.